Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi sebagaimana yang kita maklum bahwasanya agama kita ni terbina di atas tiga rukun dan tiga binaan, yang mana tidak mesti ada ketiga-tiga itu untuk dijadikan sebagai kesempurnaan bagi agama. Tetapi yang paling penting, yang paling usul, yang paling kita kata akar benih dia sekali ialah iman. Jadi akidah, iman ataupun dia panggil usul ni sangat penting, kerana tiap-tiap amal ibadat yang kita buat mesti bertunjangkan kepada akidah yang sahih. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk sembah aku. Dan kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pada mentafsirkan dengan makna liya'budun dengan makna ay liya'rifunani wa ya'budunani, supaya kenal aku, kata Allah, dan sembah aku. Kerana kita sebagai manusia ni tidak mesti kena kenal pencipta kita. Sebagaimana Allah Ta'ala peringatkan dalam Quran, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika mana Allah Ta'ala mengambil perjanjian, ketika mana kita dalam roh dulu, yang mana kita teringatlah, tetapi Allah Ta'ala bagi peringatan supaya kita ingat kembali perjanjian kita dengan Allah Ta'ala mula, dan makrifat kita, kenal iman kita dulu. Apa Allah Ta'ala firman dalam Quran, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Adakah aku ni Tuhan kamu? Sehingga kita roh dulu jawab bukan dengan na'am, bukan dengan bala, bahkan kami mengenal kamu ya Allah. Dengan makna sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia sebut mengenai tiap-tiap bayi yang lahir itu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dan tiap-tiap bayi yang lahir itu lahir di atas fitrah. Makna fitrah dengan makna iman pengenalan yang di alam roh dulu. Di situ kita nampak bahawasanya iman ataupun akidah sangat penting. Tetapi iman yang orang panggil tidak dibina, tidak diperkasakan, kalau kita kata diperteguhkan, dia jadi semakin kita kata apa ni, semakin layu gitu, lemah. Sehingga Allah Ta'ala firman Al-Quran, qalatil a'rabu amanna kull apa, telah berkata orang Arab dahulu, orang Arab baru masuk Islam dulu, qalatil a'rabu amanna, kami ni beriman. Qalu, kata Allah Ta'ala, jangan mengata muai beriman. Qalu aslamna, mengata muai Islam je. Tak. Kenapa? Kerana iman tu belum pasti bahawasanya iman tu sah, melainkan apabila mengikut sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Dan kita umat di akhir zaman ni jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak kita kena mengikut alim ulama kita. Alim ulama kita telah menggariskan panduan supaya kita ingin iman kita sah sebagaimana yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dahulu, mesti kena ikut sejalanan yang ulama telah garis dah. Ulama garis dah. Sebab Allah apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis, la taftariqu ummah ala 73 firqah fawahidun fil jannah wa 72 fin nar. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahli sunnah wal jamaah. Akan berpecah umat aku di akhir zaman 73 puak. Maka 73 puak ni semuanya mengaku Islam. Semuanya mengaku dia orang Islam. Tetapi satu puak sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda masuk ke syurga. Lalu para sahabat tanya, siapa dia satu puak tu? Manhum ya Rasulullah? Siapa satu puak yang masuk syurga tu? Qala ahli sunnah wal jamaah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Maka ahli sunnah wal jamaah ni telah disepakati oleh jumhur ulama. Siapa di dalam bab akidah, di dalam bab usuluddin, di dalam bab tauhid, mestilah kita mengikut jalanan ulama-ulama yang mengikut bagi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sehingga Imam Zabidi pensyarah bagi kitab Ihya Ulumuddin, Ittihaf Sadatul Muttaqin, sebut dalam kitab dia, iza utliqa ahli sunnah wal jamaah fal muradu bihim asy-sya'irah wal maturidiyah. Apabila diitlaq, mana dikatakan tanpa diqaid dengan mana-mana orang panggil mana-mana perkataan yang lain, itu makna itlaq.
apabila diitlakkan satu puak tu ialah ahli sunnah wal jamaah, maka dikehendaki oleh sekalian ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tu ialah orang yang mengikut bagi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka dengan kita mengikut jalanan metodologi ilmu yang telah digariskan oleh ulama-ulama silam kita, kita terselamat daripada ancaman bahaya akidah. Karena Nabi SAW telah bagi tahu bahawasanya bahayanya di akhir zaman ni umat Islam banyak sangat berpecah sehingga 72 puak. Maka kita kena ambil cakna, ambil perhatian tentang akidah ni. Takut akidah kita tersalah sehingga membawakan kepada kita apabila mati dihisap mula-mula sekalinya ialah akidah. Dan dalam kubur tu disoal mengenai soalan-soalan akidah. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa man ikhwanuka, siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu, siapa saudara kamu. Maka soalan-soalan lagu ni, soalan-soalan semacam ni telah pun Nabi SAW sebut soalan dan sebut juga jawapan. Soalan yang pun sebut, jawapan pun sebut. Tapi nak boleh jawab dalam kubur tu bukanlah sebagaimana kita sangka hafal ataupun kita berasa aku tak sembahyang boleh jawab. Dah Nabi pun sebut dah Allahu Rabbi, jawapan dia Rabbi Allah, Allah Tuhan kami. Dan Tuhan kami Allah. Tapi nak jawab tu ialah berasaskan dengan akidah yang sahih. Serta taufik hidayah Allah Ta'ala tu menyertai kerana akidah kita sah. Akidah kita tu betul. Lihat ni. Betul sebagaimana ulama garis. Yang mana ulama garis ni lah betul sebagaimana yang Nabi SAW bawa. Kerana ulama sebagaimana maklum kita, al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu ialah panggil kerabat Nabi, saudara Nabi. Dan ni kerabat Nabi yang mana makan pusaka Nabi. Makan pusaka ni panggil kerabat Nabi lah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau kita tidak menjaga, orang panggil cakna, adakah kita ni berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, boleh jadi kita terjebak di dalam 72 puak yang mendakwa Islam tapi dibawa ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Mengaku Islam tapi apabila kita mati, kita meninggal, nyatalah bahawasanya akidah kita itu tidak sah, tidak betul, sehingga kita tidak boleh jawab Allahu Rabbi Rabbi Allah wa Muhammadun Nabi wal muslimuna ikhwani dan sebagainya. Soalan-soalan yang dihisap dalam kubur. Sebab itulah apabila bicara mengenai akidah ni, kita bicara mengenai diri kita. Bukan kita nak hukum akidah orang awam tak. Bukan kita nak hukum akidah orang-orang. Kita bicara akidah ni, benda akidah dalam hati. Akidah iman ni benda dalam hati. Ia tidak sebagaimana Islam. Kalaulah Islam dengan mana inqiyaduz zahir. Nah, terima zahir seorang. Apabila zahir seorang itu mengaku dia Islam, maka dia Islam lah. Ada pun akidah bagi dalam hati dia. Apabila bagi dalam hati, wa hisabuhum 'ala Allah. Hisab dia tu Allah Taala berkira. Sebab itulah sebagaimana ayat Quran kita sebut tadi di awal tadi. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Tu sebut. Orang Arab dulu mengaku dia mukmin. Allah Taala tegah jangan mengaku mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi kata mu ni orang Islam. Bukan orang mukmin lagi. Bukan orang mukmin dengan makna iman tu nak sah. Orang panggil dengan terbiah daripada Nabi SAW. Nabi SAW memanglah tidak mengajar ilmu tauhid. Hari ini mari para sahabat kita nak belajar ilmu tauhid. Hari ini mari para sahabat kita nak belajar ilmu fiqh. Tidak ada gitu. Karena cukup lengkap. Di Nabi SAW cukup lengkap. Ni Nabi tak ada buka tahfiz, tak ada buka madrasah. Tidak ada radio sama ini tak ada hakim dah. Tapi apabila Nabi SAW tak ada pelbagai kemudahan untuk kepada orang panggil memahami Islam tu dikira sebagai bid'ah hasanah. Ada tu ni untuk hafal Quran, ada sekolah tahfiz. Untuk belajar ilmu nak memahami bahasa Arab, kita ada ilmu nahwu, sarah, balaghah, ma'ani, bayan, apa semua sekali tu. Tu semua ulama-ulama kita buat tu cadangannya untuk kita umat ni mudah untuk memahami agama. Jangan kita mencela orang panggil pekerjaan ulama-ulama dahulu. Kerana orang panggil di akhir zaman ni ada segelintir kelompok orang-orang yang suka orang panggil mencela perbuatan jasa ulama kita dulu. Ulama kita buat ulama akidah buat ilmu usuluddin, dia kata tak payah belajar lah ilmu usuluddin ni, ilmu akidah ni pada dengan qul huwallah dan ni pada dengan pada ada orang berkata lagu tu. Tapi kita ikutlah ulama, kerana ulama tu innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba aku yang paling takut pada aku ialah ulama. Dia ulama yang maklum di sisi alif lam pada kata al ulama tu, alif lam adalah ahdi zihni, mana ulama yang maaflah saya demam sikit. Ya, masya-Allah.
Terima kasih juga sebab sudi bersama hari ini walaupun kurang sihat ni, tapi tetap apa. Sama tak silakan Ustaz tentang ulama tadi. Ulama yang maklum di sini Nabi ialah ulama yang mengikut sebagaimana yang Nabi SAW bawa, dan dia memikirkan tentang umat. Kerana ulama ni orang yang bijak, orang yang pandai. Seolah-olah dia ni pandai berenang dan pandai menyelam dan pandai ambil ikan di laut tu, serta pandai naik balik, serta pandai masak balik. Serba-serbi. Kalau kita ni hanya kadar pandai terjun saja, tapi berenang tu tak pandai, kena guna pelapung, tidak panggil ulama lagi, tak naik. Atau pandai berenang saja, menyelam tak pandai, tak panggil ulama lagi. Ulama ni orang yang bijak segala orang yang bijak segala benda. Sebab tu jasa dia tu kita kena terima kasih benar. Dengan cara kita mengikut dia, mengikut jalan yang ulama atur, dan kita tidak mencerca cara ulama kita buat, tu orang panggil kita berterima kasih kepada ulama. Kerana Nabi SAW sabda apa? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, maka tidak syukur pada Allah Ta'ala. Jadi di akhir zaman ni ada segelintir orang-orang yang mencela, yang kata mengaji apa sifat 20. Tapi ada juga di kalangan orang awam sekarang ni yang tidak faham apa ilmu akidah, apa ilmu usuluddin, apa ilmu tauhid, apa ilmu sifat 20 ni. Semua ni nama sahaja. Tapi orang panggil benda yang sama. Kita belajar ilmu tu untuk sah betulkan akidah kita, dan kita teguhkan akidah kita, supaya akidah kita, iman kita ni betul sebagaimana yang Nabi SAW bawa, dan kita terselamat daripada penyelewengan akidah, ancaman akidah yang Nabi SAW sendiri sebut bahawasanya umat di akhir zaman ini berpecah pada 72 puak. Karena Nabi SAW ni ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap, mereka semua wahyu daripada Allah. Tidak boleh kita kata bahawasanya ala Islam laku semuanya. Dah ni asal ke semayang kan. Betul. Tapi akidah kita kena bercara sekarang, kerana segala amal ibadat kita dah ni tidak dikira melainkan apabila akidah kita sah. Sebagaimana kata Imamul Ghazali Hujjatul Islam, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'budi. Tidak sah sikit pun amal ibadat melainkan apabila dia kenal Allah Ta'ala. Dia kenal siapa yang dia sembah. Maka kenal Allah Ta'ala, ma'rifatullah, kenal Allah Ta'ala. Tidak sebagaimana kenal sesama kita hamba. Kenal kita sebagaimana kita hamba ni, kita kena cari dulu. Kita kena cari, bila berjumpa baru kenal. Adapun Allah Ta'ala, bab akidah ni kita kena kenal dahulu, baru cari, baru jumpa. Baru jumpa. Tu kerana di akhir zaman ni banyak pesing, banyak sangat. Ada setengah orang tu dia belajar, dia nak kenal Allah Ta'ala, dia belajar ilmu macam kita kata ilmu isi lah, kita kata ni. Mengatik tahlil apa, mengatik la ilaha illallah sampai pening napok bitai dia kata kenal Allah Ta'ala dah tu. Tu penyelewengan akidah. Ni. Jadi ulama kita tu sifat 20. Tu untuk mempermudahkan kita orang awam. Ni, mempermudahkan kita orang awam. Ada setengah-setengah segelintir orang pula dengan takabur, dia kata kita tak tidak memadalah belajar sifat 20. Kita kena belajar asma wa sifat. Ni kita belajar tauhid asma wa sifat, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Yang tu fardu kifayah. Ni asma wa sifat, kiralah asma banyak, jamak tu, wa sifat banyak. Jadi Allah Ta'ala tidak la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak berat ke atas mukallaf ni melainkan benda yang dia sendiri boleh nak tanggung. Sekadar sifat 20 tu boleh nak belajar. Sedangkan kita boleh belajar bisnes, boleh belajar medik ni tahu, boleh macam-macam bahasa kita dapat. Tapi untuk belajar sifat 20, nak kenal Allah Ta'ala, nak sahkan akidah, kita berasa berat. Kadang-kadang orang-orang sekarang ni hanya sebut nama aja, sebut si kadang-kadang yang teruk laginya. Sebut nama pun tak jadi dengar ni. Kidam kau udah kau apa kita tahu. Ni sangat teruk. Ni sangat teruk. Nauzubillah min zalik. Kita kalau kita hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala ni, kita tidak kenal siapa yang mencipta kita. Seolah-olah kita masuk dalam rumah orang yang tidak kita kenal tuan dia.
Mana sangat aku ajar. Dah ni. Sangat aku ajar bila kita masuk rumah orang, kita pergi ke dapur, kita buat air teh, kita duduk tengok TV selama tak kenal tu siapa tu, orang panggil kita orang kuih ajar sebagaimana. Jadi kita tidak mahu jadi orang kuih ajar, kita duduk menumpah di atas muka bumi Allah Taala, kita kenal Allah Taala sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, dan kita tidak sempat dengan Nabi, kita ikutlah alim ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah. Subhanallah, terima kasih Ustaz. Mukadimahnya dah rasa macam konklusi dah pun. Alhamdulillah, banyak lagi dah digambarkan Ustaz tadi. Nak memperkasakannya banyak juga caranya, mujahadah. Banyak mujahadah yang dilakukan oleh para alim ulama terdahulu Ustaz, yang sampailah hari ini yang harus kita ikuti. Tapi situasi sekarang berbeza Ustaz. Orang suka cari yang mudah, yang senang, yang express belaka lah tu, yang datang macam-macam. Istilah pun macam-macam Ustaz. Pluralisme, liberalisme. So benda-benda tu seolah-olah macam nampak sekarang ni makin mudah tapi makin jauh, kita takut menyeleweng daripada jalan yang sebenar tu. Macam mana Ustaz boleh gambarkan sikit situasi sekarang ni? Alasannya mengikut zaman moden, kena perubahan. Macam mana Ustaz? Di zaman moden sekarang ni memang sangat banyak. Yang sekarang ni kita duduk bising sekarang ni Syiah. Dan setengahnya orang panggil yang memegang zahir-zahir ayat Quran ni orang panggil mujassimah, dan setengah pula ingin menyamaratakan taraf agama, dia panggil liberal dan pluralism tu. Jadi semua ni akibat daripada kita tidak memperteguhkan, tak memperkuatkan orang panggil sistem pengajian kita dalam bab agama, khususnya dalam bab akidah. Orang apabila kita belajar ilmu akidah, tak, sebagaimana akidah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, ataupun dalam bahasa kampung kita orang Melayu ni, orang tanah Jawi, orang Malaysia, dia panggil ilmu sifat 20, segala-galanya telah lengkap oleh tu. Segala-galanya kalau kita memahami betul-betul apa yang diajar, apa yang ditulis oleh ulama, dan orang yang mengajar pun menceritakan dengan sebenar-benar ilmu, maka insya-Allah kita terjaga daripada terjerumus daripada akidah-akidah yang tidak betul daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya orang yang menyamaratakan agama. Dia mempergunakan semua yang sesat ni, yang menyeleweng ni. Dia bukan mengikut modal liu saja. Dia menggunakan Quran, menggunakan hadis. Contoh kita kata ilmu isi dah. Dia kata apa tak saya tak sembahyang, tak apa saya tak sembahyang 5 waktu pun saya sembahyang dalam hati. Apa dalil dia? Ayat Quran juga. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu yakin. Dah ada yakin dah, sembah buat apa? Ada guna Quran juga. Baca Quran, baca hadis, tapi menyeleweng daripada tafsiran ulama Ahlus Sunnah wal Jamaahnya kita bimbang. Setengah dia kata la ikraha fid din, tidak ada paksaan pada agama. Jadi kita tidak payah paksa mana-mana orang nak masuk Islam ke. Ini sangat bahaya bila kita menggunakan ayat Quran serta kita mentafsirkan mengikut kepala kita sendiri, akalan kita sendiri. Ini sangat bahaya. Nabi SAW sabda dalam hadis, man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Quran mengikut akalan, kenampakan akal dia sendiri, tanpa digantung dengan ilmu-ilmu alat ataupun bergantung dengan tafsiran para alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia seolah-olah mensediakan tempat dia dalam api neraka. Kenapa dia kata la ikraha fid din, tidak ada paksaan pada agama? Mana-mana agama pun kita nak masuk, bebaslah, bebas. Sama. Kerana dia menganggap bahawasanya agama lain pun menyembah Allah. Islam sembah Allah, Nasrani, Kristian pun sembah Allah, Yahudi pun sembah Allah. Sembah Tuhan yang sama. Sehingga sanggup mempergunakan kalam ulama sufi Maulana Jalaluddin Ar-Rumi qaddasallahu sirrahu, dalam apa yang panggil Masnawi dia itu, Maulana Syekh Jalaluddin Ar-Rumi sebut bahawasanya jalan untuk menuju kepada Allah Ta'ala ni sangat banyak. Tapi semuanya menyampaikan kepada titik yang sama. Dia mentafsirkan, orang-orang yang tidak bertanggungjawab ni, dia mentafsirkan bahawasanya agama tu banyak, semuanya menyembah Allah yang sama. Sebenarnya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi kata jalanan masyrab ataupun tariqah, orang panggil ilmu tasawuf tu banyak. Ada tariqah Qadiriyah Naqsyabandi, ada tariqah Ahmadiyah, ada tariqah Khalwatiyah, yang orang panggil yang betul-betul lah. Kerana di akhir zaman ni pun banyak sangat orang yang mempergunakan nama-nama tariqah untuk mengaut keuntungan, untuk keuntungan manusia, tapi bukan yang sebenar. Kerana Imam Syekh Abi Madian qaddasallahu sirrahu, dia sebut pada kurun yang ke-6 dulu,
fa'lam anna tariqatu hadzal qaum darisatun. Ketahuilah olehmu bahwasanya tariqah jalanan ini kaum sufi nak menuju hati kepada Allah ni pada abad dia yang ke-6 ni telah hancur lebur dah. Jadi di akhir zaman ni kita kena berhati-hati juga. Nah, kena berhati-hati juga dari segi akidah, dari segi ilmu tariqah, tasawuf pun ada juga yang menyeleweng daripada cara ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah pokok pangkalnya sebagaimana saya sebut tadi, mesti kita kena kukuhkan akidah ahli sunnah wal jamaah kita. Tak, kerajaan kena ambil orang panggil cakna benar pendidikan anak-anak kita di sekolah, biar betul orang panggil yang diajar tu ialah akidah ahli sunnah wal jamaah, bukan sekadar kita sebut ahli sunnah wal jamaah di bibir mulut kita saja, tapi isi ahli sunnah wal jamaah tu sebagaimana yang ulama kita cerita dalam kitab-kitab dia. Baik. Betul. So biar mendalam Ustaz, bukan sekadar nama. Bukan sekadar Allah. Okey, kita dah memanggil Ustaz ya. Anda boleh hubungi kami sekarang ataupun bertanya soalan di Twitter Radio ataupun SMS kita. Betul. Pun boleh. Untuk ajukan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Said Ahmad Faiz untuk perkongsian pagi ini. Kita mulakan dengan soalan daripada Cik Hanif di talian. Saat ini ada soalannya. Silakan. Cik Hanif dari Desa Pandan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Ustaz Said. Waalaikumsalam warahmatullahi Imam Fakir Adil Al-Razi wabarakatuh. menyebut beritikat Allah duduk atau diam di atas arasy itu ada unsur tasbih yang menyebabkan Allah itu seumpama makhluknya, dan ini adalah akidah yang kufur. Jadi nak minta Ustaz Said ulas sedikit tentang orang yang mengatakan Allah ini duduk bersela di atas arasy dan menempati arasy Allah itu duduk di atas arasy. Minta Baik. Ustaz Said ulas tentang akidah yang banyak dibawa pada hari ini. Kita lihat ke arah akidah mujassimah. Baik. Okey. Mungkin kita kumpulkan soalan Ustaz. Satu lagi soalan boleh? Boleh. InsyaAllah sambil-sambil Ustaz fikirkan jawapan tadi. Fazil dari Kelang Lama. Assalamualaikum Ustaz, saya ada satu soalan. Saya nak tanya, kita dia semua ni kita mengaku kita ahli sunnah wal jamaah, tapi masih ada macam perselisihan, macam ada yang tak kena. Padahal semua mengaku semua ahli sunnah tapi masih tak berfaham, macam tak bersatu. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua tentang hadis yang ikhtilafu warahmah tu, saya nak tahu kebanyakannya orang menggunakan hadis tu, tapi bila diselidiki hadis itu ternyata batil, tak ada asal usulnya. Mohon menjelaskan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Soalan wabarakatuh. pertama, silakan. Cik Hanif, Cik Hanif. tentang tafsiran ayat Ustaz. Soalan panas. Betul. Soalan yang mampu, yang telah diperbalakan oleh umat kita ni berkurung-kurung lamanya. Dia timbul di abad yang kelima. Sejak awal dulu lagi. Dia panggil mujassimah karamiyah, yang berunsurkan akidah Yahudi, yang dia panggil memegang zahir ayat Quran. Karena dalam kitab As-Sughra Muqaddimah Sughra bagi Imam Sanusi, dia sebut usul kufri wal bid'ah. Usul kekufuran dan bid'ah itu ada 7. Antara 7 tu ialah i'timaduz zawahir, mana berpegang dengan zahir ayat Quran dan hadis. Setengahnya dia berpegang bahawasanya Allah Ta'ala itu bertempat di langit, bertempat di atas arasy, ataupun duduk bersela di atas arasy. Maka ulama kita pelbagai pandangan yang diberikan. Adapun yang telah diijma'kan oleh segala ulama kita. Ulama kita telah ijma', mana sepakat. Mana ijma' ni sepakat seluruh ulama-ulama selain daripada 4 mazhab pun sama. Selain daripada 4 mazhab pun bersepakat bahawasanya orang yang beriktikad Allah Ta'ala duduk di atas arasy sebagaimana duduk kita ni jatuh kufur, jatuh akidah dia kufur, kafir. Nauzubillah min zalik. Tetapi apabila ditimbulkan oleh segelintir daripada mereka-mereka yang mendakwa bahawasanya mereka di kalangan alim ulama mazhab Hambali, menimbulkan balik orang panggil pegangan akidah tashbih wa tajsim ni, dengan mana berpegang dengan zahir nas daripada Quran hadis, menyatakan Allah Ta'ala duduk di atas arasy, tapi dia menafikan bahawasanya duduk itu tidak sama dengan duduk kita. Duduk tapi tak sama dengan duduk kita. Ada tangan tak sama dengan tangan kita, ada muka tak sama dengan muka kita. Kerana ayat Quran pelbagai disebut dalam Quran kan.
Maka di dalam ulama-ulama kita, ulama fuqaha mazhab Hambali, di atas orang panggil saddul zara'i, saddul bab, menutup pintu kekufuran. Adabul fatwa, ada adab fatwa menutup pintu kekufuran. Mereka menghukumkan kufur siapa yang beriktikad sedemikian. Siapa dia yang beriktikad sedemikian, mengatakan Allah Ta'ala duduk di atas arasy, ataupun Allah Ta'ala ada tangan, ada muka, tak sama dengan muka kita. Ulama mazhab Hambali menghukumkan kufur. Kerana apa? Kerana saddul zara'i, saddul bab, nak menutup pintu kekufuran daripada mazhab Hambali. Tetapi berlaku khilaf di kalangan ulama. Ulama kita mazhab Syafi'i, kerana orang panggil kaum Mujassimah Hanabilah. Dalam kitab sebut kaum Mujassimah Hanabilah. Yang tadi yang ijma' ulama kata kufur tu ialah kaum Mujassimah Karamiyah. Yang ni Mujassimah Hanabilah. Dalam mazhab kita Syafi'i tidak timbul orang-orang yang berpegang dengan zahir Quran hadis begitu. Lalu di kalangan ulama kita berlaku khilaf. Ada yang menyatakan kufur dan ada menyatakan sesat, bid'ah. Yang menyatakan kufur tu kerana bimbang akidah orang awam terjebak gitu. Bimbang kepada akidah, terpengaruh dengan begitu. Yang tidak menyatakan kufur tu ahlul bid'ah, menyatakan dia tu ahlul bid'ah. Kerana apa? Kerana alasannya kerana mereka ada nafi ketidaksamaan Allah Ta'ala dengan makhluk. Allah Ta'ala ada muka tak sama dengan muka makhluk. Dan khilaf pada menjatuhkan hukum ni ialah khilaf di kalangan ulama. Kita tidak perlu mempergaduhkan. Cuma yang perlu kita sepakati bahawasanya orang yang berpegang dengan akidah seperti itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun mereka mendakwa mereka ahli sunnah, kerana mereka berpegang dengan hadis, mereka berpegang dengan Quran, itu tidak menjadi orang panggil alasan untuk kita dakwa kita ahli sunnah wal jamaah juga, kerana kita berpegang dengan Quran hadis. Kerana orang firqah puak-puak yang menyeleweng yang lain pun berpegang dengan Quran hadis. Contoh kita kata Mu'tazilah Mu'tazilah berpegang dengan Quran dan hadis. Dia kata bahawasanya Allah Ta'ala bersama-sama kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kami serta kamu di mana saja kamu berada. Nah, Quran juga dia pegang, tapi salah tafsiran dia. Walaupun berpegang dengan Quran, tafsirannya salah, tidak ahli sunnah wal jamaah. Bukan semata-mata kita kata ikut Quran, boleh baca Quran, boleh baca hadis itu ialah mesti ahli sunnah wal jamaah, tidak. Jadi akidah seperti itu kita sepakati bahawasanya bukan ahli sunnah wal jamaah. Apabila bukan ahli sunnah wal jamaah, bimbang takut jatuh kekufuran ataupun kesesatan, penyelewengan. Begitu. Soalan yang kedua tadi, saudara kita tanya, kita semua ni telah mengaku ahli sunnah wal jamaah, dan kenapa kita masih lagi berkhilaf? Berkhilaf sedangkan kita mengaku ahli sunnah wal jamaah. Maka khilaf yang dinyatakan di situ kalau membawa kepada kesesatan ialah khilaf pada segi akidah. Yang membawa kepada kesesatan itu ialah khilaf dari segi usulul aqaid, dia panggil usul akidah. Kalau furu'ul aqaid tidak membawa kepada perbalahan. Apatah lagi kalau khilaf itu dari segi fiqh, furu' betul-betul. Dari segi syariah. Maka khilaf dari segi yang yang saudara kita sebut bahawasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khilaf ummah rahmatun. Khilaf ulama ummah aku ni rahmat. Khilaf di situ ialah khilaf pada bab fiqh. Khilaf pada bab ibadat. Ana luas sangat. Ulama 4 mazhab kita dalam bab fiqh ahli sunnah wal jamaah, kita mengikut 4 mazhab. Yang maklum di kita mazhab mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Dan kita di Malaysia ni kita mengikut secara dustur, secara perlembagaannya mengikut mazhab Syafi'i. Dan tidak mengapa kalau ada masalah-masalah yang menyebabkan kita terpaksa bertaklid kepada mazhab lain. Itu mazhab dalam mazhab 4 mazhab lagi juga. Jadi khilaf yang dinyatakan rahmat, yang tidak perlu kita perbalah sampai bermasa muka pulau memulau, tidak pergi ke masjid si fulan satu puak dengan satu puak, itu tidak sepatutnya. Kalau khilaf tu ialah khilaf bab ibadat, khilaf bab fiqh, bab syariat. Yang menjadi masalahnya ialah khilaf dari segi akidah. Yang jadi segi akidah ni tidak membawa rahmat sedikit pun. Bila akidah tidak satu, maka segala perbuatan pun tidak samalah. Tidak bersatu. Mesti daripada akidah yang satu. Walaupun amalan kita mengikut mazhab Hambali, kita di Malaysia ni mengikut mazhab Syafi'i. Kerana malum di kita alim ulama dulu, mereka saling menghormati dalam bab fiqh. Imam Syafi'i kita bila pergi ke Baghdad, jadi imam solat subuh
dia tinggalkan baca kunut. Kerana menghormati setepat tu menggunakan mazhab Hanafi. Di mazhab Hanafi kunut tidak sunat di dia. Maka imam kita Syafi'i tinggal kunut. Kenapa? Kerana menghormati, itu panggil rahmat. Khilaf dari segi fiqh itu memang rahmat. Ada orang panggil ulama-ulama mazhab Syafi'i yang kadang-kadang kita tidak terjumpa di dalam mazhab lain, dan sangat susah untuk kita buat amal qaul yang rajih, qaul yang sahih, qaul yang kuat dalam perkataan apa pendapat ulama mazhab Syafi'i kita yang kuat dalam mazhab kita boleh taklid pada mazhab lain daripada mazhab kita, asalkan tidak talfiq. Asalkan tidak talfiq itu perbahasa fiqh lah. Cuma yang dikatakan rahmat, khilaf ulama yang Nabi SAW sebut dalam hadis itu ialah khilaf dari segi furu'ul aqaid dan furu' fiqh kita betul-betul. Adapun khilaf dari segi usul aqaid sebagaimana yang kita sebut tadi lah, khilaf dari segi Allah Ta'ala ni, ada yang kata satu ke dua, tak ada, Allah Ta'ala satu. Allah Ta'ala ada juga yang kata bahawasanya Allah Ta'ala ni lemah, tak ada, Allah Ta'ala ni mesti kuasa, mesti satu, mesti ada. Ya sebagaimana kita sepakat, itu orang panggil sejak daripada zaman Nabi Adam sampailah kita sekarang pun orang panggil isi akidah tu, orang panggil usul akidah tu sepakat. Walaupun Nabi Adam dulu, zaman Nabi Adam dulu tidak belajar lah ilmu sifat 20, tapi isi dia tu yang sama. Dan ini yang menjadi khilafnya lah furu'ul aqaid dan fiqh kita betul-betul. Jadi yang orang panggil rahmat ialah ada segi furu' fiqh. Perkara yang mendatang yang baru gitu, yang harus adalah juga datangnya rahmat di balik khilaf itu. Betul. InsyaAllah. Begitu. Okey, baik Ustaz. Macam mana pula kalau kita raikan pandangan Iqbal ni pun, dia kata macam mana nak menjaga akidah kita supaya tak terpesong. Kadang-kadang kita tak perasan kan syirik kecil tu. Sebagaimana yang kita sebut tadi, untuk menjaga akidah kita ni, ulama kita telah siap dah buat satu orang panggil subjek ilmu, ialah ilmu tauhid. Tidak kita kena belajar. Karena al-ilmu bitta'allum, Nabi SAW sabda, al-ilmu, nak dapat ilmu mesti kita kena belajar. Tidak dapat kita nak dapat ilmu ni hanya dengan kita rasa-rasa dah sengka-sengka begitu dalam hati kita, tak dapat. Mesti kita kena belajar betul-betul daripada guru kepada guru. Dah ni, mana guru yang kita belajar tu mesti guru yang mursyid, guru yang mempunyai salasilah. Kita tahu orang panggil ijazah dia daripada guru siapa dia hingga kepada ulama ahli sunnah wal jamaah dan hingga kepada Nabi SAW. Dan untuk menjaga akidah kita ni mesti dengan ilmu. Kerana dinuna bunyanu 'alan nuqul la munasabati 'alal 'uqul. Agama kita ni dibina di atas ilmu, di atas naqal Quran, hadis, ijma', qiyas. Bukan di atas munasabah akal. Bukan kita duk berasa rasa-rasa ada kan. Rasa-rasa lagu ni lah. Rasa-rasa begini lah. Rasa-rasa kerana iman mesti yakin. Dan yakin takrif dia apa? Dalam kitab-kitab sebut tidak terima syak, tidak terima layak apa? Saya kurang ingat sikit sebab baru segar daripada main ni kan. Maaf banyak-banyaklah. Tidak terima sebelah lawan dia. Kalau kita sebut la yakbilun naqida, benda yang tidak terima sebelah lawan, tak terima syak, tak terima zan dan tak terima waham. Tu orang panggil 100% yakin. Tu yakin itulah orang panggil isi iman. Isi iman. Okey, kita ke Kuching Ustaz, ada Siti Khadijah di talian. Soalan Puan Siti Khadijah. Assalamualaikum, saya nak tanya kepada Ustaz mengenai dengan orang yang mentafsirkan Al-Quran. Ustaz ada memberitahu bahawa siapa yang dengan sendiri sahaja yang mentafsir, menterjemah ayat Quran tanpa ada pemimpin, adalah dia masuk dalam neraka. Saya nak tanya Ustaz lah mengenai dengan orang-orang yang mengkaji Al-Quran, dia orang kafir, lepas tu dia macam orang putih ke, dia memahami Al-Quran, daripada situ dia dapat masuk Islam. Bagaimana pula pandangan Ustaz tentang orang-orang yang begini? Bagi pandangan saya, Allah dah menerangkan bahawa Al-Quran itu untuk kita fikir, untuk kita faham. Kerana pengalaman hidup saya sendiri pun, insya-Allah dengan Al-Quran ini sangat menyelamatkan hidup saya lah, insya-Allah, dengan kita memahami ayat Quran tu. Terima kasih Puan. Terima kasih. Tafsiran Al-Quran. Bagaimana soalan lagi atau terus saja soalan jawapan yang dimaksudkan puan yang bertanya itu, yang dimaksudkan mentafsir Quran dengan mengikut pendapat akal sendiri itu ialah orang yang menggunakan ayat-ayat Quran untuk membenarkan pendapat dia sendiri yang tidak dibina daripada ulama-ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun dalam bab mengkaji Quran sebagaimana yang puan sebut tadi tu,
orang kafir nak boleh ke masuk Islam, dia kaji Quran, dia kaji dengan sains sekarang ni, teknologi sekarang ni, dia kaitkan pula semua tu. Itu tidak menjadi masalah kerana orang panggil dia nak dalam pencarian, dalam nak mencari hidayah daripada Allah. Dan dia tidak menggunakan Quran itu untuk penyelewengan. Dia mengkaji Quran itu untuk semata-mata nak tahu kebenaran Quran. Dan Allah Ta'ala sendiri firman Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Adakah kamu tidak berfikir? Adakah kamu tidak bertafakkur, tidak fikir tilik tentang alam kejadian ni? Jadi sebab tu dah di dalam metodologi ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah khususnya, kita apabila kita belajar satu sifat, contoh kita belajar sifat wujud dan sifat ada Allah, maka tidak kita kena sertakan dengan dalil. Maka dalil tu ulama bahagikan, pertama dalil naqal, dalil yang dipindah daripada Quran hadis. Kerana Allah Taala sebut dalam Quran, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kena sebut, panggil bukti dalil kamu sekiranya kamu dakwa kamu sebenar. Maka dalam Quran sebut Allah Taala ada, Allah Taala satu, Allah Taala esa dah. Tetapi mesti satu lagi ulama letak ialah dalil akli, dalil akal. Dalil akal. Kerana Allah Taala bagi kepada kita akal. Tanpa akal kita ni tidak ada beza dengan binatang. Tidak ada beza dengan binatang. Jadi akal itulah yang menyebabkan kita ni boleh berfikir. Sebab tu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Quran hadis, makna naqal, Quran hadis dan akal dia seiring. Dia tidak sebagaimana satu puak daripada Mu'tazilah. Kita contohnya satu puak daripada Mu'tazilah, mereka mendahulukan akal daripada naqal, daripada Quran hadis. At-tahsin wa at-taqbih minal aqlain. Baik buruk ni daripada akal semata. Bukan setakat benda baik benda buruk daripada akal. Semua sekali dia mendahulukan akal. Apabila nas Quran tidak boleh diterima dengan logik akal, mereka takwil, mereka rasa ni kena tafsir ni kena pakai akal dia sendiri. Itu satu orang panggil penyelewengan juga. Ataupun setengah orang panggil puak-puak yang orang panggil berpegang dengan zahir ayat Quran, contoh musyabbihah, mujassimah ataupun khawarij. Mereka mendahulukan Quran sehingga akal mereka tidak perlu guna Quran betul-betul. Dah Allah Taala firman Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada lagi Tuhan selain daripada Allah yang menjadikan langit bumi ini, saya hancur lebur langit bumi. Tu law situ supaya kita berfikir. Law kana, jikalau ada, kita kena berfikir. Kalau tu dalam apa yang dibawa oleh Quran itulah yang ulama kita guna, cara dia, jalanan dia. Kita jikalau Tuhan tidak ada bagaimana? Ini natijah yang keluarnya mesti Tuhan kena ada. Yang mesti dia kena satu, mesti dia kena kuasa. Itu cara ulama kita susun ajar kita. Begitu. Itu. Masya-Allah. Saya dapat memberi sedikit panduan. Rasanya kita dah sampai ke penghujung rancangan kita, Ustaz. Banyak lagi sebenarnya belum cerita tentang akidah ni panjang, luas. Itulah harus kita dalami lagi, banyak lagi. Sedikit pencerahan yang Ustaz berikan hari ini, insya-Allah dapatlah jadikan panduan. Banyak juga istilah-istilah baru yang kita dapat peroleh hari ini, insya-Allah. Kesimpulan tentang apa yang kita bincangkan. Sedikit, Ustaz. Macam mana nak bagi teguh kuat perkasa lagi akidah ni? Jadi kesimpulan setakat ini, kita pun tahu akan lagi insya-Allah. Perbincangannya sangat panjang dan mesti kita kena cari guru-guru yang dapat mengajar ilmu sifat 20, ilmu tauhid, ilmu usuluddin Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita kena mendalami dia betul-betul. Bukan mendalami sampai tahap fardu kifayah, belajar ilmu maqulatul asyar, belajar ilmu mantik, tidak. Belajar sekadar apa yang disebut fardu ain, kita belajar betul-betul dari itu, insya-Allah akidah kita terselamat. Kerana Nabi SAW banyak sangat hadis-hadis di akhir zaman, Nabi SAW sebut tentang bahayanya di akhir zaman. Contoh hadis Nabi sebut, sayakunu fi ummati ikhtilaf, dan akan datang selagi akan datang umat aku ni berkhilaf-khilaf. Dan ada satu puak Nabi kata, qaumun yuhsinuna al-qila, baik elok percakapan dia, syarahan dia sangat baik, orang terpegun dengan kata-kata dia, orang sangat menyanjung kata-kata dia. Tapi wa yusi'una al-fi'la, tapi jahat perbuatan dia. Yaqra'una al-Qur'ana, baca Quran, baca hadis, tapi la yujawizu tarakihum. Tidak melepasi daripada kerongkong mereka, iman mereka, yamrukuna minad-din, keluar daripada agama sebagaimana cepatnya anak panah terlepas daripada busur. Dan orang-orang lagu ni sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi tangan aku, inna akhafa akhwafakum. Baik. Rajulun yaqra'una al-Qur'ana
laki-laki yang baca Quran, aku paling takut Nabi SAW sebut, laki-laki yang baca Quran, baca hadis, hatta ruyat alaihi bahjatu, sehingga wajah dia bercahaya dengan cahaya Quran. Tapi jaa ila qaumil muslimin bisayfih, tapi pergi kepada kaum muslimin dengan mata pedang, dengan pedang. Qalu asyrakta, kata dia kepada orang Islam, mu ni syirik, mu ni tolak Islam, mu macam-macam. Jadi hadis-hadis macam inilah supaya kita ni mari timbul keinsafan, supaya kita belajar ilmu tauhid betul-betul ahli sunnah wal jamaah, supaya akidah kita teguh dan perkasa, insya-Allah.